Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan membincangkan satu topik mengenai gangguan aktiviti manusia terhadap kitaran hidrologi. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kitaran hidrologi. Kitaran hidrologi ini merupakan satu peredaran air yang bermula daripada bumi ke atmosfera dan kembali semula ke bumi. Kitaran hidrologi ini boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu kitaran hidrologi mendatar dan juga kitaran hidrologi menegak. Bagi kitaran hidrologi menegak adalah seperti larian air permukaan, aliran air bawah tanah, aliran lintang atmosfera. Manakala kitaran hidrologi mendatar adalah seperti sejatan, perpeluhan, pemeluapan, kepasan, pitasan dan juga resapan. Di sini saya telah sediakan satu gambar berkaitan dengan proses hidrologi di mana anda dapat lihat dan lebih faham berkenaan dengan kitaran hidrologi. Aktiviti manusia yang mengganggu kitaran hidrologi di sekitar kawasan saya adalah aktiviti pembalakan secara haram. Aktiviti pembalakan secara haram ini dijalankan adalah untuk mengauk keuntungan semata-mata tanpa memikirkan kesannya ke atas sistem hidrologi itu sendiri dan juga kesan ke atas manusia. Seterusnya, kesan pembalakan haram yang dijalankan di Gunung Inas, Baling Kedah telah menyebabkan 20 hektar kawasan berkenaan diterokai, dan ini telah memberi kesan yang buruk ke atas kitaran hidrologi di mana dia telah meningkatkan kadar larian air permukaan. Bila larian air permukaan ini meningkat dan bila kawasan berkenaan itu telah gondol, maksudnya telah ditebang, akan menyebabkan air itu tidak dapat ditapis oleh tumbuhan yang ada di sekitar itu, dan dia akan secara langsung terus ke tanah. Bila air hujan itu mengalir ke tanah dan tanah berkenaan juga telah padat dengan air, dan dia akan menyebabkan larian air permukaan ini akan meningkat dengan kadar yang tinggi, di mana dia turut akan membawa segala kelodak ataupun lumpur daripada kawasan berkenaan mengalir ke sungai berdekatan, dan hal ini secara langsung juga akan menyebabkan berlakunya banjir. Kesan daripada aktiviti pembalakan dan juga gondolan hutan itu telah menyebabkan sungai yang mana menjadi sumber air kepada penduduk musnah apabila ianya bertukar menjadi keruh. Gondolan hutan gunung ini juga telah membawa kesusahan kepada penduduk yang berada di sekitarnya. Bukan sahaja berlaku pencemaran air, tetapi juga bekalan air untuk kegunaan harian seperti untuk mandi, untuk masak, untuk minum juga terjejas. Di sini anda juga dapat lihat betapa keruhnya air paip dari sebuah rumah di sekitar kampung Teluk Tenduri yang mana ianya terletak kira-kira 5 km daripada Gunung Inas. Melalui gambar yang dipaparkan ini juga, anda dapat lihat di mana para penduduk di sekitar Gunung Inas membantah terhadap aktiviti perombongan dan aktiviti pembalakan yang dijalankan di sekitar kawasan berkenaan. Bila pembalakan dilakukan secara besar-besaran, jadi pokok di dalam hutan tu tak ada. Bila pokok tak ada, air turun. Bila air hujan turun, dia tidak memintasi pokok itu, tetapi dia terus turun ke tanah. Bila tanah tepu, air untuk masuk ke dalam tanah itu agak sukar, terus menyebabkan susupan air itu berkurang. Di samping itu, aktiviti pembalakan yang dilakukan secara besar-besaran di Gunung Inas ni juga menyebabkan sumber air yang membentuk awan itu berkurang. Apabila sumber air ini berkurang, dia akan menyebabkan satu kitaran air itu terganggu. Keadaan ini akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan juga kering,
secara tidak langsung dia akan mengganggu proses pemeluapan. Untuk berlakunya proses pemeluapan ini, dia memerlukan udara sejuk dan juga udara panas supaya ianya mampu untuk terluap ke atmosfera. Seterusnya, aktiviti pembelakan hara yang dijalankan di Gunung Inas ini juga juga telah mengganggu proses pintasan silara. Seperti kita tahu, bila hujan itu akan menimpa pokok. Maksudnya dia menimpa pokok dan air hujan itu akan diserap oleh daun dan ianya disimpan oleh daun sehinggalah daun itu mengalami tahap tepu, barulah air itu akan menimpa terus ke bumi. Dan seperti kita tahu, satu pokok yang lengkap, air itu akan menurun mengenai daun, ranting, dahan dan juga batang itu sendiri. Tetapi disebabkan oleh berlakunya aktiviti pembelakan ini, proses pintasan silara ini tidak dapat berfungsi dengan jayanya kerana sesuatu pokok itu tidak wujud dengan sempurna, di mana dia ditebang, bermaksud ada yang masih tinggal sisanya, di mana dia hanya mempunyai batang tetapi dia tidak mempunyai ranting, daun dan juga sebagainya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan kitaran hidrologi ini kepada kita. Contohnya, dia digunakan dalam domestik, sangat penting dalam ekopelancongan dan dia juga sangat penting kepada pertanian, dalam aktiviti pertanian. Contoh yang kita tengok tadi, aktiviti pembelakan ini telah mengganggu aktiviti pertanian para pesawah. Dan oleh disebabkan hal demikian, semua pihak berkenaan haruslah orang cakap berganding bahu bagi menangani masalah pembalakan ini dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat juga perlulah memainkan peranan penting. Contohnya, sekiranya kita melihat berlakunya aktiviti pembelakan secara haram, kita haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun kepada orang yang lebih tua daripada kita untuk mengetahui perkara berkenaan. Jadi kita janganlah jadi manusia yang hanya bercakap belakang dan berdiam diri apabila berlakunya keadaan sedemikian, tetapi haruslah mengambil tindakan. Okey, itu saja daripada saya dan saya harap anda semua dapat mengambil iktibar daripada mengambil iktibar daripada apa yang terjadi terhadap aktiviti pembelakan sebentar tadi. Di sini disertakan beberapa keratan akhbar yang berkaitan dengan isu pembelakan haram yang dijalankan di Gunung Inas, Baling, Kedah. Bukan itu sahaja, terdapat juga laman Facebook yang mana mengajar orang ramai untuk menangani isu pembelakan haram ini.